Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asim Hassan dan ini Buletin Awani Jam ini. Minggu ini suhu politik di Sabah sedikit hangat susulan kenyataan pemimpin politik dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Barisan Nasional itu sendiri. Ia bermula pada persidangan perwakilan tahunan Parti Bersatu Sabah PBS apabila presidennya mendakwa salah satu parti dalam Barisan Nasional dan BN pemberian kad pengenalan kepada warga asing di Sabah. Kenyataan itu mendapat respon daripada pemimpin BN Sabah, terutamanya pengerusinya Datuk Seri Bong Mokhtar Radin pada Convention BN Sabah 2022 semalam. Bong Mokhtar menjelaskan Ong Kili tidak sepatutnya bermain api dan sebaliknya menghormati BN selaku rakan dalam GRN. Dan dalam kita melihat perang antara dua parti ini, bersama kita menerusi Google Meet ialah Profesor Madya Dr. Lee Kok Tiong, penganalisis politik Sabah. Dr. Lee, apa khabar hari ini? Khabar baik. Ya, suhu di Sabah kita lihat begitu orang kata apa sedikit panas dalam minggu ini susulan isu-isu pendatang asing tanpa izin, MA63 dan sebagainya. Dr. Lee, bagaimana Dr. Lee melihat perselisihan faham kenyataan-kenyataan di media-media mengenai PBS dan BN ini sikit sebanyak memberi kesan kepada Gabungan Rakyat Sabah atau GRS itu, Dr. Lee? Okay, actually kebetulan berlaku begitu banyak sekali event politik di Sabah beberapa hari ini, bermula daripada seperti dinyatakan tadi perhimpunan persidangan perwakilan PBS yang ke-36 dan ke-37 dan seterusnya kita ada convention Barisan Nasional di Sabah, dan apa yang dinyatakan oleh Dr. Max pada perhimpunan persidangan perwakilan PBS sebenarnya merupakan salah satu perkara yang disentuh oleh beliau, iaitu berkaitan dengan pendataan tanpa izin di Sabah. Antara perkara-perkara lain disentuh termasuklah tentang sokongan terhadap RUU anti lompat parti dan sebagainya, tetapi media telah pick up isu tentang illegal pendataan tanpa asing itu. Okay, dan secara tidak sengaja, secara tidak langsung apabila dimainkan oleh media, okay, especially media sosial, so dia telah menyebabkan kadang yang sedikit bagi saya bukannya tidak juga tegang, tetapi mendapat reaksi daripada pemimpin-pemimpin daripada kedua-dua belah pihak dan juga penyokong. Dan bagi saya ini adalah satu reaksi yang normal, dan saya rasa Dr. Max ketika beliau melontarkan perkara tersebut, saya percaya dia pun sudah expect akan ada mendapat reaksi daripada pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional. Dan actually apa yang disentuh ketika beliau menyentuh isu tersebut sebenarnya ada berkaitan dengan niat ataupun hasrat ditubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk meneliti isu-isu pendatang tanpa asing di Sabah. Baiklah, mungkin Dr. Lee, saya juga ingin fahami dan juga kita bersama-sama untuk fahami setiap persidangan sesuatu parti itu para perwakilan mahu melihat bagaimana lantangnya sesebuah parti itu mendukung sesuatu isu. Sebagai contoh, kalau isu berkaitan dengan pendatang asing tanpa izin yang lambakannya di Sabah ini, sudah memang kita tahu dari dulu PBS lantang untuk orang kata memberi mencari penyelesaian kepada isu-isu ini. So apabila perkara itu dikatakan pada perasmian persidangan itu dan sebagainya pada persidangan tersebut PBS itu pada 1 Julai Jumaat lalu, so bagaimana Dr. Lee melihat sepatutnya adakah perlunya sebuah gabungan dalam JRS itu duduk semeja untuk berbincang isu-isu ini dan mencari kesepakatan bersama dalam satu gabungan JRS untuk menyelesaikan isu parti. Sebaliknya, tapi kita harus ingat juga mungkin kenyataan Dr. Max itu untuk meyakinkan para perwakilan supaya yang mana hala tuju PBS itu adalah untuk mengatasi masalah pendatang asing tanpa izin di Sabah. Dr. Lee. Ya, actually PBS terutama sekali dalam persidangan perwakilan PBS sudah pastinya sebagai seorang pemimpin mesti meyakinkan bahawa pengikut-pengikut atau penyokong mereka bahawa isu PTI dan juga sebelum ini yang pernah disebut sebagai projek IC,
yang di belakang tu izinkan tidak sebut, yang telah berlaku didengari di sekian lama di Sabah. So pertama sekali PBS perlu projek bahawa itu adalah isu yang salah satu isu utama yang diperjuangkan oleh mereka, dan sudah pastinya dalam sebagai seorang seorang playmaker dan juga ahli dalam gabungan rakyat GRS di Sabah, dan juga dalam konteks yang lebih besar GRS dengan Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin kedua-dua belah pihak ini, bukan saja PBS dalam GRS tetapi parti-parti lain termasuk Bersatu, mereka haruslah bersama-sama duduk bersama untuk berbincang bersama-sama, sebab perumpamannya semua parti ini bagi saya adalah seperti macam aur dengan tebing kan. Kalau kita ambil contoh PRK Kimanis, bagaimana Barisan Nasional bekerjasama dengan PBS dan STAR untuk memenangi PRK tersebut. Dan pada PRN Sabah 2020 lepas, kita nampak apabila berlaku pertembungan di antara kedua-dua belah pihak, dia tidak menguntungkan sama sekali kepada kedua-dua belah pihak. Dan saya percaya pihak kedua-dua belah pihak GRS dan Barisan Nasional menampak perkara ini, dan mereka sudah pastinya kalau boleh akan cuba mengikhtiarkan bagaimana cara terbaik untuk bekerjasama pada PRU ke-15 nanti. Betul juga Dr. Lee, bila kita melihat kepada kenyataan pengerusi perhubungan BN Sabah Datuk Seri Bong Motaradin semalam, yang mana belum lagi ada kata putus mengenai kerjasama dengan GRS itu sendiri pada pilihan raya umum ke-15. Dan kalau kita lihat juga, adakah isu-isu seperti ini, pertikaban lidah mengenai sesuatu isu-isu seperti parti ini akan memberi kesan kepada kerjasama pengagihan kerusi dan rundingan antara GRS itu sendiri dan BN untuk PRU ke-15, pandangan Dr. Lee? Okey, sudah pastinya apabila berlaku isu begini, dia akan sedikit sebanyak menjejaskan peluang ataupun posibiliti kemungkinan untuk mereka bekerjasama. Sebab sebaik-banyak mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang sebenarnya boleh duduk bersama untuk berbincang, menyelesaikan sebarang perselisihan ataupun sebarang isu-isu berbangkit daripada menerusi media. So, dalam konteks ini sebenarnya kita sedang maklum juga bahawa dalam konteks zaman sekarang ni dengan kewujudan sosial media dan juga pengikut kedua-dua belah pihak yang cuba, ada juga yang kita nampak cuba provokasi, menggunakan isu ni memainkan provokasi. So saya percaya sudah pastinya sebarang provokasi tidak baik untuk sebarang usaha ataupun niat untuk kerjasama di antara kedua-dua belah pihak. Dan kita nampak di masa lalu, seperti saya nyatakan tadi, kalau kita ambil contoh PRK Kimanis dan juga PRN Sabah pada tahun 2020, sekiranya mereka boleh bekerjasama sebagai satu tim, sudah pastinya peluang untuk mereka menang adalah lebih besar. Okey, Dr. Lee, mengakhiri soalan saya juga, Datuk Seri Bong Mokhtar ada mengatakan rundingan perlu diteliti terlebih dahulu, tidak mahu pisang berbuah dua kali, tidak mahu diperdaya atau ditipu lagi. Kalau kita melihat PRN Sabah dulu, berlaku pertembungan antara kerusi BN dan beberapa rakan komponen dalam GRS, sebagai contoh STAR dan juga PBS, begitu juga PBS dan juga STAR. So, pandangan Dr. Lee mengenai kenyataan Datuk Seri Bong Mokhtar supaya tidak mahu lagi diperdaya atau ditipu? Okey, pada pilihan PRN Sabah yang lepas ada, kalau tidak silap, 17 kerusi yang berlaku pertembungan, dan pertembungan ada berlaku di antara PBS, STAR dan juga UMNO. Tidak ada pertembungan di antara Bersatu dengan UMNO, dan tidak juga ada pertembungan di antara Bersatu dengan PBS. So pada ketika itu saya melihat perikatan ataupun gabungan kerjasama tersebut masih lagi baru, dan GRS itu pun sebenarnya diumumkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, selepas penamaan calon. Begitupun kita boleh nampak selepas GRS UMNO, GRS Barisan Nasional memenangi pilihan raya PRN 2020, ada usaha kita boleh nampak cuba apabila berlaku pergolakan politik di Semenanjung. Di Sabah ni kita boleh nampak pemimpin-pemimpin daripada kedua-dua belah pihak GRS dan juga Barisan Nasional cuba duduk bersama-sama dan fokus kepada politik di Sabah. Dan apa saya lihat di sini, sebenarnya GRS di Sabah sebenarnya cuba mengikut model politik GPS di Sarawak. Bukannya disebabkan oleh siapa telah jadi lemahkah ataupun siapa lebih kuat sekarang, tetapi saya melihat
di Sabah ni politik di Sabah cuba come up dengan satu identiti politik yang sama seperti macam GPS di Sarawak. Baiklah, terima kasih Profesor Madya, Dr. Lee Kok Tiong, penganalisis politik Sabah. Baiklah, itu dia antara perkongsian yang dapat kita berikan. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.